Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-17 pada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Yang bermaksud, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kemudaratan tersebut melainkan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, ya, Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Satu ayat yang sangat-sangat kita perlu untuk tadabbur dan hayati, kerana ayat ini mengingatkan kita berkenaan dengan segala perkara yang membuat kita rasa tidak selesa, apa-apa perkara yang membuat kita rasa susah, perkara-perkara yang membuat emosi kita rasa terganggu. Allah Subhanahu wa taala sebut, jika Allah datang dulu, yamsaskallahu bidur, baru datang penyakit itu, nak memberitahu kepada kita yang memberikan segala kesusahan kepada kita, yang kita rasa susah, tak seronok, rasa marah, rasa sakit pada anggota badan kita, yang memberikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah highlightkan namanya kat situ. Berbanding dengan bila Allah cerita, bila Allah memberikan kita kebaikan, Allah kata wa iyamsaska bi khair, yang kita nak fokus ialah berkenaan kebaikan itu. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu memberi segala sesuatu. Qadir memmaksud Allah mampu memberi segala sesuatu. Qadir juga datang daripada perkataan qadara. Allah juga mampu memberikan sekadar-kadarnya. Surah yang kita baca tiap-tiap malam kan, bila kita membaca Allah itu qadir, bukan kita melihat apa yang kita boleh dapat, tapi dalam pada Allah itu qadir juga bermaksud Allah boleh memberikan sekadar-kadarnya. Allah yang memiliki segala sesuatu tu juga boleh nak menahan, menetapkan. Banyak mana manusia itu dapat. Jadi manusia di atas muka bumi, kita tahu sifat kita atas muka bumi, nilai ataupun perkara yang akan dihadapi atas muka bumi, segalanya adalah bersifat ujian. Sebagaimana kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dalam surah Al-Baqarah? Allah dah cerita dalam ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia ini akan diuji dengan perkara-perkara yang bersifat bagaimana? Ketakutan, kelaparan, kurang daripada sudut harta, kemudian daripada sudut diri, kehilangan orang dan sebagainya, dan hasil daripada segala sesuatu. Tetapi saat menghadapi segala perkara ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kita lihat, perkara ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka saat mengingati tentang perkara tersebut, kita tahu, kita aware pada diri kita apa yang perlu kita lakukan. Bagaimana Allah mengajarkan kita menghadapi sesuatu kemudaratan, bagaimana Allah mengajarkan kita menghadapi sesuatu ujian. Kerana itulah sifat dunia, iaitu sifatnya sebagai ujian. Bila namanya ujian, maksudnya apa? Allah nak melihat tindakan kita pada sesuatu yang tak selesa yang kita hadapi. Allah nak lihat tindakan kita. Bila rasa marah, nak ikut rasa marah ke nak sabar? Bila melihat sesuatu yang tak seronok, kita nak turut tengok benda tu ataupun kita nak melarikan pandangan? Bila ditimpa sesuatu yang tak selesa pada fizikal, kita nak menyalahkan semata-mata orang lain ataupun kita melihat, ya Allah, apakah kesalahanku sehingga kau mentakdirkan perkara ini berlaku? Kerana kesakitan itu sifatnya adalah penghapus kepada dosa. Maka Allah sebutkan ubatnya adalah kembali pada Allah, bermaksud menyelesaikan keadaan yang kita hadapi sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi marah, bagaimana menghadapi sakit, bagaimana menghadapi sangka buruk, bagaimana menghadapi fitnah, segala perkara-perkara yang tidak selesa pada diri kita, yang sifatnya mudarat, sifatnya ujian, semua ini telah diajarkan oleh agama bagaimana nak menghadapi perkara tersebut. Tinggal lagi kepada kita nak kembali pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk menyelesaikan perkara tersebut, ataupun kita nak mengikut pada akal dan hawa nafsu semata-mata. Dan Allah tegaskan, sekiranya kebaikan banyak yang kita dapat, Allah mampu memberikan perkara tersebut. Allah mampu bagi apa yang kita ada. Allah mampu bagi lebih daripada itu. Ayat ini menuntut untuk kita menjadi manusia yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda seseorang itu bersyukur? Menggunakan pemberian Allah sebagaimana yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Semoga ia menjadi satu muhasabah dan peringatan kepada kita bersama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.